Sebagai pengenalan, krisis merupakan akibat daripada peristiwa yang tidak dapat diramalkan atau akibat yang tak dapat diramal daripada beberapa peristiwa yang dianggap sebagai berpotensi mempunyai risiko. Dalam kedua-dua kes tersebut, krisis memerlukan keputusan yang dibuat dengan cepat untuk menghalang berlakunya masalah pada organisasi. Komunikasi merupakan tindakan menyampaikan makna dari satu entiti atau kelompok yang lain melalui penggunaan tanda, simbol, peraturan yang saling difahami. Komunikasi didefinisikan sebagai pemberian, penerimaan atau pertukaran maklumat, pendapat atau idea sehingga mesej dapat difahami sepenuhnya oleh semua orang yang terlibat, iaitu proses dua hala. Komunikasi merangkumi elemen berikut: pengirim, mesej, saluran penerima maklum balas dan konteks. Komunikasi krisis dapat didefinisikan secara luas sebagai pengumpulan perprosesan dan penyebaran maklumat yang diperlukan untuk mengatasi situasi krisis. Komunikasi krisis adalah bidang yang muncul dalam studi komunikasi terapan dan melibatkan berurusan dengan pesan yang dimediasi dan berbagai jenis khalayak pada saat tekanan meningkat. Kestabilan mungkin tidak begitu kritikal. Sebagai contoh, penekanan biasa pada penjimatan biaya tidak lagi sesuai ketika perlu mengambil langkah mendesak untuk menyelamatkan nyawa seperti contohnya macam bencana alam. Oleh itu, kumpulan kami telah memilih Melindo Air sebagai kajian kami kerana terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh syarikat itu sendiri dan memberikan penyelesaian dalam menangani krisis tersebut. Okey, kumpulan kami telah memilih sebuah syarikat untuk dikaji. Syarikat yang kumpulan kami telah pilih adalah Malindo Air. Malindo Air ni merupakan sebuah syarikat penerbangan yang mempunyai ibu pejabat di Petaling Jaya, Selangor. Malindo Air merupakan kerjasama antara dua negara iaitu Malaysia dan juga Indonesia. Kalau kita perhatikan dari segi nama pun, nama Malindo sendiri mempunyai gabungan Malaysia dan juga Indonesia. Malindo ditubuhkan pada tahun 2012 tetapi mula beroperasi pada tahun 22 Mac 2013. First flight Malindo adalah daripada Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Di awal kemunculan Malindo ni, Malindo hanya beroperasi di sekitar Malaysia saja. Tapi agak lama sikit setelah itu, mereka beroperasi di pesada antarabangsa seperti Indonesia, Thailand, Nepal, Bangladesh, India dan sebagainya lah. Malindo dikatakan menarik kerana mempunyai harga yang berpatutan dan masa yang tepat, kurang delay lah. Seterusnya dikatakan mempunyai customer service yang baik. Tetapi setelah berlakunya pandemik sekarang, Malindo mempunyai sedikit krisis lah di dalam syarikat mereka sendiri. Oleh itu pihak kami akan mengkaji sedikit krisis yang berlaku di dalam syarikat tersebut dan akan memberi serba sedikit cadangan cara untuk mengatasi masalah-masalah itu. Saya akan menerangkan tentang kes yang berlaku terhadap salah satu syarikat penerbangan di Malaysia. Oleh itu, kami telah bersepakat untuk memilih syarikat Malindo Air sebagai salah satu syarikat yang kami akan kaji tentang konflik yang berlaku terhadap syarikat ini. Konflik bermaksud sesuatu kesulitan yang dihadapi oleh seseorang individu ataupun sesebuah organisasi. Setelah kami membuat kajian terhadap syarikat Malindo Air, kami mendapati syarikat Malindo Air ini telah mengalami 5 konflik yang telah berlaku sepanjang syarikat ini beroperasi. Antara salah satu konflik yang berlaku ialah pembuangan kerja sewaktu pandemik COVID-19. Pembuangan pekerja ini berlaku disebabkan syarikat tidak dapat menampung pembiayaan kos dan syarikat telah mengalami masalah kewangan disebabkan tiada pelanggan yang menggunakan perkhidmatan mereka kerana tidak dapat melancong ke luar negara disebabkan COVID-19. Oleh itu, syarikat terpaksa membuang seramai 2,647 orang pekerja. Konflik yang kedua ialah berkaitan dengan pembatalan tiket yang dilakukan oleh syarikat Malindo Air. Ramai pelanggan yang tidak berpuas hati terhadap pembatalan tiket ini kerana
Malindo Air memulangkan tiket ini dengan menggantikannya dengan voucher perjalanan yang hanya sah sehingga 6 bulan sahaja. Iaitu syarikat Malindo Air terpaksa menghadapi kesulitan apabila terdapatnya pelanggan yang positif COVID-19 telah menaiki penerbangan mereka daripada Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Oleh itu, syarikat penerbangan Malindo Air terpaksa mengeluarkan kenyataan rasmi bagi mengelakkan daripada berlakunya panik dalam kalangan pelanggan. Krisis yang keempat iaitu berkaitan dengan kecurian dan kebocoran data pelanggan Malindo Air, di mana Malindo Air telah didakwa di mahkamah di atas pertuduhan Akta Perlindungan Peribadi 2010. Konflik yang terakhir iaitu berkaitan dengan kebakaran enjin pesawat Malindo Air. Disebabkan kebakaran ini berlaku, Malindo Air mengeluarkan permohonan maaf kepada pelanggan. Konflik yang saya nyatakan, saya dapat simpulkan syarikat Malindo Air merupakan syarikat yang sangat tenang dalam menghadapi konflik. Saya akan menerangkan beberapa impak yang berlaku kepada syarikat penerbangan Malindo Airlines berikutan krisis-krisis yang telah dihadapi oleh syarikat penerbangan tersebut sebelum ini. Di antaranya, syarikat penerbangan Malindo Airlines telah mengurangkan jumlah pekerjanya, di mana lebih separuh daripada staf ataupun kaki tangan, iaitu seramai 2,200 kaki tangan telah diperhentikan daripada syarikat penerbangan itu. Hal ini berikutan kerana syarikat tersebut telah mengalami kesukaran untuk pulih daripada kerugian besar yang berlaku ekoran situasi pandemik COVID-19. Seterusnya, sebagai langkah untuk menjimatkan dan mengawal lagi kos perbelanjaan dalam syarikat penerbangan tersebut, gaji pekerja-pekerja ataupun kaki tangan yang sedia ada dalam syarikat tersebut telah dipotong sebanyak 50%, dan juga kaki tangan yang sedia ada telah dipaksa untuk melakukan tugas yang berganda, di mana hal ini bertujuan untuk menggantikan tugas-tugas pekerja-pekerja yang telah diberhentikan sebelum ini. Dan di samping itu, syarikat penerbangan Malindo Airlines telah melakukan pengecilan operasinya, di mana hal ini bertujuan untuk mengawal lagi kerugian-kerugian besar sebelum ini yang berlaku. Sebanyak 5 buah pesawat Boeing 737 dan juga 6 buah pesawat turboprop ATR yang masih beroperasi dalam situasi COVID-19. Dan syarikat penerbangan tersebut juga telah melakukan penangguhan bayaran kepada beberapa pihak ataupun perkhidmatan. Sebagai contohnya seperti bayaran perkhidmatan kepada operator lapangan terbang dan juga bayaran perkhidmatan kepada vendor ataupun pembekal. Assalamualaikum, saya Muhammad Faiz bin Muhammad Yusof dari Fakulti Sains Gunaan dan Kemanusiaan FSGM. Ingin mengupas sedikit sebanyak cadangan penambahbaikan bagi mengurangkan krisis yang berlaku dalam syarikat penerbangan Malindo Air. Antara cadangannya adalah dengan mengambil inisiatif dalam pemberhentian kerja, majikan perlu melakukan proses pembekuan pengambilan pekerja baru kecuali bagi bidang-bidang yang kritikal. Malah, majikan juga perlu menghadkan kerja-pekerja lebih masa, menghadkan kerja-pekerja pada hari rehat mingguan dan cutian. Tambahan pula, majikan juga boleh melaksanakan pemberhentian kerja sementara atau dikenali sebagai lay-off, misalnya dalam bentuk penutupan sementara iaitu temporary shutdown, dengan menawarkan gaji yang berpatutan dan membantu mereka mendapatkan kerja sementara di tempat lain sehingga operasi dapat diteruskan semula. Selain itu, cadangan yang seterusnya bagi mengurangkan krisis yang berlaku di dalam syarikat Malindo Air adalah melindungi data maklumat penumpang. Dengan adanya Jojo Time boleh dilaksanakan melalui kaedah fingerprint dan ID detection. Kaedah ini dapat mengesan pengguna data secara peribadi tanpa diketahui khalayak. Yang terakhir, cadangan penambahbaikan yang terakhir adalah mengetatkan saringan kesihatan. Penumpang wajib memakai pelitup separuh muka, pemeriksaan suhu badan serta ujian saringan gejala menggunakan pengimbas sebelum menaiki pesawat serta
jejak kontak penumpang serta penggunaan cecair pembasmi kuman. Malah, penumpang juga perlu mengelakkan aktiviti bersentuhan ketika perkhidmatan penerbangan Malindo Air seperti pengendalian makanan. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, kewaspadaan dan ketepatan bersama dengan konsistensi komunikasi sangat penting. Segala kerosakan pada reputasi mesti diperbaiki segera untuk mengekalkan kekuatan komunikasi. Kesimpulannya, Malindo Air telah mengalami pelbagai jenis krisis akibat daripada berlakunya pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Dalam kajian kami mendapati bahawa krisis mempunyai tahap yang berbeza yang boleh mengakibatkan syarikat penerbangan tersebut mengambil sejumlah langkah pencegahan untuk mengatasi krisis tersebut. Sekian, terima kasih.